Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus bersama dengan saya di YouTube, Facebook, di Twitter, di TikTok. Terima kasih. 1,000 orang menonton kita. Buka-buka je 1,000. Alhamdulillah. Untuk penonton-penonton kita seperti biasa, yang baik kepada kita, saya doakan kebaikan kepada anda. Yang baik kepada kita juga, doakanlah kebaikan buat saya. Yang jahat kepada kita, tak apalah, bagilah mereka maki hamun, bagilah mereka menghina kita. Kerana apa? Penghinaan mereka itu adalah satu pahala buat saya. Dekat TikTok ni dapat gift tak boleh. Jadi bila dapat hinaan tu, itu adalah satu pahala buat saya. Alhamdulillah. Terima kasih geng-geng Pasik yang terus menyumbangkan dosa-dosa mereka kepada saya menjadi pahala. Bukan saya cakap, Nabi cakap. Alright, terima kasih. So malam ni kita akan berbicara simple saja beberapa perkara. Tadi ada perhimpunan di hadapan istana. So sebenarnya perhimpunan tu untuk apa? Kan sebab yang pergi jumpa Agong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ada yang tanya 2 hari lepas, dia kata, betul ke PN nak pergi ke istana untuk menghadap yang di-Pertuan Agong? Okay, saya cerita sebenarnya apa yang berlaku. Sebab malam tadi saya tak buat live. So malam ni saya live, saya cerita. Mahathir kata tak salah tuduh kaum India tak setia. Di sini kata kan. Kenapa mereka berkumpul? Okay, kita ingat. Masih ingatkah kisah kerajaan gagal Merah Putih dan kisah pendakwaan isteri Daim Zainuddin? Okay, so kita insyaAllah kita akan bersama untuk kita nak dengar cerita hari ini. So kita mulakan dengan cerita berikut. Sekejap. Alright. Dan juga tentang Mahathir punya press conference tempoh hari. Menarik tuan-tuan. So perhimpunan tadi, Mahathir turun demo depan istana. Sekumpulan orang berhimpun di hadapan Istana Negara hari ini membawa surat rakyat dalam himpunan Selamatkan Tanah Air Kita, suara rakyat ke Istana Negara. Mereka termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir Mohamad. Tanpa memberi sebarang dalil, pemimpin yang bersama Pakatan Pembangkang yang berusia 98 tahun itu mendakwa akibat kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum, kadar bunuh diri di kalangan masyarakat Melayu semakin membimbangkan. 17 orang Melayu yang bunuh diri. Ada yang membunuh mak, yang bunuh ibu bapa kerana hilang punca dan tertekan sangat-sangat. Dakwanya tanpa mengemukakan sebarang bukti. Baik. Memorandum kemudian diserahkan kepada pegawai istana oleh 4 pertubuhan bukan kerajaan NGO yang mendakwa mewakili Melayu dan Islam. Namun nama NGO berkenaan tidak didedahkan. Saya boleh nyatakan salah satunya adalah ISMA. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tahu, salah seorang pemimpin ISMA ada membawa ucapan. Kalau pun bukan ISMA, wakilnya mesti ada. Mereka itu antara lain mendakwa kerajaan di bawah Anwar Ibrahim telah gagal dan menggesa yang di-Pertuan Agong mengambil tindakan yang munasabah. Ia juga mendakwa Raja Melayu telah dihina susulan catatan blok yang mendakwa pembangkang cuba merasuah yang di-Pertuan Agong. Selain itu juga mendakwa mahkamah telah menceroboh kuasa-kuasa Raja Melayu sebagai ketua hal ehwal agama Islam di negeri masing-masing. Antara yang hadir, Aminuddin Dahaya yang mengakui salah satu daripada 4 wakil NGO yang digelar sebagai pembela tanah air, BAD atau dari Malaysia Cikgu BAD. Aminuddin Yahya ni adalah seorang daripada ISMA. Cikgu BAD berkata, isu ketidakharmonian kaum dan ketidakseimbangan politik negara ini adalah hasil apa yang dipanggil sebagai AZD, iaitu Anwar, Zahid dan DAP. Dia kata ketidakharmonian kaum. Dia juga menuduh kerajaan menggunakan SPRM dan SKMM untuk mengekang perbezaan pendapat. Peserta juga melaungkan takbir sambil mengangkat spanduk rakyat bersama hemat yang di-Pertuan Agong. Turut bergema adalah laungan hidup rakyat, ana dahaka dan daulat tuanku. Baik. Saya nak cerita, sebelum saya cerita yang tu lagi tuan-tuan. Mereka berhimpun. Okay. Cerita ni macam ni. Macam mana cerita perhimpunan ni berlaku? Okay. Cikgu Bad dah kencing sebab ada 2-3 peserta tu yang datang pada hari tu. Dia kata, mereka diberitahu yang 2-3 peserta tu lah. Yang lain saya tak tahu dia nyatakan atau tidak dalam mana tak saya tengok sumber. Mereka diberitahu bahawa kerajaan akan bertukar. Menurut kenyataan Cikgu Bad, tidak turun ke Istana Negara kerana yang di-Pertuan Agong sudah berkenan untuk berjumpa dengan wakil Perikatan Nasional pada esok hari, iaitu hari inilah, Selasa. Pada hari Selasa 23 hari bulan, kita semua turun untuk menyatakan sokongan. Rupa-rupanya tuan-tuan, apa yang berlaku sebenarnya
adalah penyerahan memorandum. Okey, kita nak beritahu penyerahan memorandum ni bukan perkara yang luar biasa. Bukan perkara yang hebat pun. Saya sendiri pernah menyerah memorandum pada tahun 2014 kepada istana di Istana Negara. Kalau rajin Google cari dah nama saya di Istana Negara, ada jumpa. Saya pernah hantar memorandum sebanyak 2 kali ke Istana Negara berkenaan dengan 2 isu yang berbeza. Okey, penyerahan itu bukan perkara yang pelik dan bukan perkara yang sukar pun. Sesiapa saja boleh menyerahkan memorandum kepada Istana Negara. Cuma, penyerahan itu bukanlah terus kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey, istana ni dia ada protokol dia dan dia akan menyambut apa orang kata, anda punya memorandum itu atau apa-apa surat berkenaan kepada istana, ada wakil istana. Dan biasanya istana dia tak akan menolak untuk menyambut mana-mana apa-apa saja surat, memorandum sebagainya daripada rakyat. So nak datang serah, silakan. Boleh. Tak ada isu. Boleh dan biasanya mereka akan bagi protokol, pergi jumpa sekian-sekian, mereka bawa masuk ke dalam, 2-3 orang yang dibenarkan, duduk, bincang-bincang, minum kopi, minum teh, ambil, terima kasih, ambil gambar, kemudian mereka berpisah. Now, serah ke tidak kepada Yang di-Pertuan Agong? Biasa serahlah. Terpulang kepada wakil istana tersebut. So, benda ini bukan satu benda yang pelik sebenarnya. Namun begitu, kita ulas apa yang Mahathir dan juga yang mereka katakan selamatkan tanah Melayu ini katakan. Baik. Dia kata, selamatkan tanah air. Dia kata, selamatkan tanah air kita. So, dia bagi beberapa dalil. Okey, sekarang ini Mahathir kata, kadar kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum. Baik, kita tengok kadar kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum. Kita kena pastikan dahulu, saudara, kita nak bandingkan dengan bila? Kadar ekonomi itu kita nak bandingkan dengan bila? Kita nak bandingkan dengan zaman PKP ke? Kita nak bandingkan dengan zaman 33 bulan mereka memerintah ke? Atau bagaimana? Sebab kalau kita nak bandingkan 33 bulan mereka memerintah, jangan kita pernah lupa tentang peristiwa ini. Peristiwa apa, tuan-tuan? Saya tunjukkan. Kalau tuan-tuan ingat lagi, saya antara orang yang mempopularkan kibar bendera putih. Agong titah cari setiap rumah kibarkan bendera putih. Ini terbitan baru, tapi ini antara perkara dan usaha yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong sewaktu 33 bulan Perikatan Nasional memerintah. Cari setiap rumah yang mengibarkan bendera putih dan beri bantuan sewajarnya. Itulah titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah kepada Saudara Sulit Kanan Baginda Datuk Nazim ketika rakyat begitu terdesak sehingga terpaksa mengibarkan bendera putih di hadapan rumah sebagai tanda mereka amat memerlukan bantuan ketika COVID-19 melanda negara kita. So, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita comparekan, kata ekonomi semakin teruk, semakin meruncing, kita nak compare pada zaman bila? Kita nak compare pada zaman bila? Pada zaman PN memerintah, kita kena kibar bendera putih. Sampai semua kena tutup. Dahlah kita kena tutup. Kita kena lagi darurat. Rumah kita tak boleh keluar daripada rumah. Kena darurat lagi tu. Perniagaan tak boleh buka. Berapa ramai yang tidak boleh bekerja. Berapa banyak syarikat yang tutup. Tuan-tuan nak compare zaman sekarang ini, kita compare inflasi. Sudah mula mereda sehingga saat ini 1.5%. Ada yang komplain, dia kata, sekarang ini kalau kita tengok mata wang merudum. Kalau kita nak tengok mata wang merudum atau tidak, satu je solution dia. Apa dia, tuan-tuan? Kita kena naikkan OPR. Sebab US dah naikkan OPR naikkan dia punya interest rate, menyebabkan pelabur lebih minat membeli USD berbanding dengan RM. The only way kita boleh solve this problem, kena naikkan OPR. Soalan saya, tuan-tuan sanggup ke untuk naikkan OPR demi kerana nak menyelamatkan mata wang kita? Which one? Dia tak boleh either. Kerajaan tak boleh pump duit ke dalam mata wang. Itu akan burn the whole sebagaimana yang pernah dilakukan pada zaman Mahathir dahulu. Bagaimana mata wang kita pada masa itu dijual beli untuk tujuan ambil keuntungan. Baik, satu lagi yang Mahathir sebut. Saya nak komen tentang benda ni dan juga
NGO itu pun sebut juga, dia kata. Tapi Mahathir sebutlah. Kadar bunuh diri di kalangan masyarakat Melayu yang membimbangkan. 17 orang Melayu bunuh diri. Ada yang bunuh mak, yang bunuh ibu bapa kerana hilang punca dan sangat tertekan. Dakwanya tanpa mengemukakan sebarang bukti. Saya boleh bagi tahu, semua kes takat ini yang bunuh mak, bunuh bapa itu, saya tahu yang dia refer kes tu, kes yang berlaku dekat Kerinci. Itu kes dadah. Mat Pit. Lepas dia kena bail out, kalau dia refer pada kes tu lah. Dia kena bail out, dia minta duit kat mak bapak dia. Mak bapak dia tak nak bagi. Mak bapak dia tak nak bagi, dia sudah high, dia pergi rodok. Tuan-tuan, saya nak cerita, saya duduk dalam lokap 5 hari. Dalam lokap ni saya duduk dengan penagih-penagih dadah antara lainnya. Dan kita tahu dia penagih dadah sebab dia daripada saat kita masuk sampai saat kita keluar, kerja dia tidur je. Dia akan bangun sekali untuk makan. Dia sekali untuk makan je. Lepas tu dia akan tidur je kerja dia. Kita tahulah yang ni apa, yang ni batu, yang ni heroin, yang ni kita tahu. Kita borak lah dengan orang kan. So dia orang tidur je kerja dia. So bila dia keluar lepas 3-4 hari dah kena tahan riman, nak tak nak dia nak kena kembali kepada kehidupan dia sebagaimana sebelum inilah. Mintalah dan duit. Mak bapak dia, aku dah bela kau. Kau tiba-tiba nak minta duit ambil barang tu, apa hal? Mamat ni mengamuk. Mamat tu mengamuk, apa lagi rodok lah. Yang itu dia kata tertekan hidup. Dia berbeza tuan-tuan. Saya nak cerita zaman Muhyiddin Yassin memerintah. Ini kisah benar. Lillahi ta'ala saya cerita. Seorang pemandu teksi Cina. Pada masa itu dalam Facebook lama saya, ada seorang lelaki lah. Dia mesej saya, dia kata, Iswardi, ada seorang pakcik ni, dia tak dapat ride. Dia pemandu teksi daripada KLIA. So dia tak ada rider, dia tak ada pendapatan dah sebab tak ramai naik kapal terbang. Dia tak tahu punca pendapatan. Dia tak balik rumah sebab dia tak ada duit nak bagi kat keluarga dia. Boleh tak Iswardi bagi tahu dengan kerajaan? Boleh tak Iswardi bagi tahu dengan pemimpin? Tolong, mana yang boleh? Saya kata, saya tak boleh bantu sebab saya terlalu jauh. Tapi saya boleh kabarkan kepada kawan-kawan yang mana dekat area Sepang. Saya sudah bagi tahu kawan-kawan saya dekat area Sepang, bagi tahu dengan keadilan, tolong bantu pakcik ini nama sekian, dia Chinese guy lah, nama sekian dan sebagainya, tolong bantu sebab dia tak ada pendapatan langsung. Langsung tak ada pendapatan. Duit minyak pun dia kena pinjam kawan, dia dah malu dah pinjam kawan dah. Kawan dia pun kata, kami tak mampu nak bagi duit dah, kami pun tak ada pendapatan. Sebab ingat tak, pada masa itu negara tutup tuan-tuan. Ada flight terlalu jarang. Selang beberapa hari, saya tak sampai seminggu, pakcik tu mesej saya balik, sayang saya punya Facebook tu dah kena hack, jadi saya tak boleh buka ada akaun Facebook lama saya. Kalau tak, saya boleh cari mesej tu. Dalam akaun Facebook tu dia kata, Iswardi minta maaf, saya nak bagi tahu pakcik itu sudah bunuh diri. Gantung. Lepas tu dia hantar gambar kat saya. Dia hantar gambar pakcik tu sebab ada orang ambil gambar kan. Ambil gambar pakcik tu gantung diri. Dekat mana tuan-tuan? Dekat hentian yang dia berhenti tu. Dia gantung diri kat situ. Ini zaman bila? Zaman bila dia nak refer zaman sekarang ni, dia kata ada orang bunuh diri. Ini saya bawa cerita yang kita tahu, yang saya tahu. Tuan-tuan tahu berapa ramai yang tertekan, yang hampir nak bunuh diri, yang jadi gila, yang bunuh diri pada zaman 33 bulan PN memerintah, tuan-tuan. Dia nak compare zaman tu dengan zaman sekarang. Dia boleh bawa bukti tak bahawa zaman sekarang ini lebih ramai orang bunuh diri berbanding 33 bulan tersebut. Tapi of course lah, walaupun dia akan terima je fakta ini bulan-bulan. Ramai bunuh diri. Saya teruskan tanpa mengemukakan sebarang bukti. Baik. Kemudian mereka menghantar memorandum. Dia kata mendakwa kerajaan Anwar Ibrahim telah gagal dan mengambil tindakan yang munasabah kepada kepentingan negara. Ia juga mendakwa Raja Melayu telah dihina susulan catatan blok yang mendakwa pembangkang cuba merasuah yang di-Pertuan Agong supaya tukar kerajaan. Soalan kita, siapa yang memulakan cerita bahawa kerajaan ini akan bertukar? Saya tanya soalan pada tuan-tuan. Tuan-tuan dapat tahu, dapat berita mengatakan kerajaan ini akan bertukar daripada mana? Adakah daripada kami, cyber trooper kerajaan, ataupun daripada cyber trooper pembangkang? Jadi kalau datang daripada pembangkang seperti Papa Gomo, Papu Kari, even Raja Petra yang terbuang itu, kenapa tiba-tiba kerajaan Anwar yang dikatakan derhaka? Agong dah bertitah, tidak ada lagi tukar kerajaan.
Siapa yang beria kata nak tukar kerajaan? Bila taktik mereka tidak berjaya dalam sidang akhbar Tun Mahathir semalam, dia kata, kalau Anwar berani ada jantan, bubar parlimen. Dia ingat apa? Dia kata dia yang cukup jumlah. Tapi kenapa Anwar yang tukar parlimen? Kan? Kenapa Anwar pula yang tukar parlimen? Kemudian yang menarik tuan-tuan, ni, saya nak baca ni. Cikgu Bat kata, isu ketidakharmonian kaum dan ketidakstabilan politik adalah hasil daripada Anwar Zahid dan DAP. Oh, dia masuk juga DAP kat situ. Tapi, tuan-tuan, siapa yang bercakap tentang kaum India tidak setia? Saya nak tanya tuan-tuan siapa yang bercakap mengatakan kaum India tidak setia? Saya baca ni. Polis siasat lebih sejam, teruk jadi Tun, keluh Mahathir. Polis mengambil tindakan bekas Menteri Tun Mahathir sejam di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. Ia bagi membantu siasatan berhubung kenyataannya yang mendakwa masyarakat India Malaysia tidak setia sepenuhnya kepada negara. Kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Saya diberitahu bahawa ada 18 orang membuat laporan polis terhadap temu bual saya di TV di India. 18 orang bukan buat surat akuan bersumpah. Mereka cakap saja dengan polis. Maka saya disesat. Saya kena buat keterangan. Jadi Tun ni lebih teruk. Tak boleh cakap pun. Jadi saya nak tahu sama ada saya boleh cakap atau tidak. Saya rasa dah nyanyuk dah orang tua ni. Dia kata, saya diberitahu ada 18 orang buat laporan polis. Jadi saya kena siasat. Jadi Tun teruk ni sebab saya kena siasat. Dia kena siasat bukan sebab dia Tun. You see macam mana dia nak belit tau ayat tu. Dia kena siasat bukan sebab dia Tun. Dia kena siasat sebab kenyataan dia mengatakan kaum India tidak setia. Cikgu Bat kata bahawa ketidakharmonian itu disebabkan oleh Anwar Zahid dan juga DAP. Tetapi yang mengatakan India tidak setia itu siapa? Orang yang berdiri di sebelah Cikgu Bat tu iaitu Tun Mahathir. Kenapa Cikgu Bat tak komen bab itu? Faham tuan-tuan? Faham tuan-tuan? Tuan-tuan faham. Tuan-tuan orang yang bijak. Saja je saya nak buat benda ni. Dia kata jadi Tun tak boleh cakap. Saya tak boleh cakap lah benda ni. Dia kata. Okay. Kemudian dia kata kat sini, dia komen. Dalam negara ini kita kata kita bebas. Kenyataan saya dalam temu bual itu cuma pandangan saya. Katanya. Now, adakah itu pandangan atau itu satu tuduhan? Pandangan dan tuduhan dua benda yang berbeza tau. Pandangan berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada butiran bukti, berdasarkan kepada analisa-analisa yang khusus. Tuduhan adalah tuduhan tanpa bersandarkan kepada apa-apa. Dan dalam debate itu dipanggil Hayes generalization. Satu generalization, satu kata keumuman yang terlalu umum dan bertujuan untuk merendah-rendahkan satu kaum. Soalan saya, siapa yang menyebabkan ketidakharmonian dalam isu ini? So kalau kita tengok dekat sini dia kata bahawa ketidakharmonian disebabkan oleh Anwar, Zahid dan DAP. Padahal yang menyebabkan tidak harmoni itu berada dekat sebelah dia. Tuan-tuan, saya nak tanya. Siapa yang terlalu memperjuangkan ekstremis Melayu dan Islam ini sehingga menidakkan dan menindas kaum orang lain? Siapa? Kalau bukan daripada parti mereka sendiri. Kita tak boleh menafikan perkara ini. Jangan kata orang bukan Islam. Yang Islam pun kena kafir, tuan-tuan. Tetapi yang menariknya, dalam mereka berhimpun tu, dia orang ingatkan berhimpun, hantar SD boleh tukar kerajaan. Itu yang dia orang tu nama mai tu. Rupanya dia orang dah kena kencing. Itu sekadar hanya hantar memorandum. Kebetulan pula, pada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim jumpa dengan Yang di-Pertuan Agong buat kali terakhir. Akhirnya, Agong terima menghadap PM untuk mesyuarat pra-kabinet terakhir. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Irayatuddin Al-Mustafa Billah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara petang ini. Istana Negara menulis catatan di Insta dan Facebook memaklumkan sesi itu juga cukup istimewa buat kedua-dua pemimpin, khususnya Al-Sultan Abdullah, kerana ia adalah mesyuarat terakhir sebelum Seri Paduka Baginda menamatkan tempoh pemerintahan
pada 30 hari bulan Januari ini. Sejak menaiki tahta Yang Pertuan Agong, baginda berkenan berangkat menghadiri mesyuarat pra-kabinet sebanyak 160 kali termasuk hari ini dengan 4 Perdana Menteri. Turut hadir adalah KSN Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Mesyuarat pra-kabinet yang pertama ialah 13 Februari 2019. Mesyuarat itu adalah aktiviti mingguan dan rutin utama untuk berbincang dan bertukar pandangan mengenai urusan negara. Tuan-tuan, pengikut PN sudah lencun kena kencing. Katanya nak pergi ke Istana Negara ni, kita nak tukar kerajaan ni. Kita nak tukar kerajaan. Rupanya dia pergi hantar Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi jumpa sending off yang di Pertuan Agong untuk ganti kepada Yang Pertuan Agong Sultan Johor yang siri pra-kabinet yang terakhir rupanya, tuan-tuan. Rupanya dia orang pergi ke sana untuk hantar memorandum. Ingatkan hantar SD. Kena kencing. Lencun. Kesian pakcik-makcik yang turun, tuan-tuan. Penuh harapan mengatakan bahawa ingatkan tukar kerajaan. Rupa bukan tukar kerajaan. Rupanya menghantar Perdana Menteri pergi berjumpa dengan Yang Pertuan Agong. Itu rupanya yang berlaku. Kesian mereka yang pergi tu. Kesian mereka lencun. Disebabkan oleh itu, tuan-tuan, menurut polis, Ketua Polis Negara terima laporan tentang Cik Gubat. Saya tak habis mana ni. Ketua Polis Negara sah menerima laporan tentang Cik Gubat. Alright. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Aliuddin Abdul Majid mengesahkan pihaknya menerima laporan berkaitan dakwaan oleh Cik Gubat bahawa 3 daripada wakil PN telah dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Beliau berkata kes itu akan disiasat dan dikendalikan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman. Aliuddin berkata demikian kepada bernama mengenai laporan polis yang dibuat oleh seorang individu di Balai Polis Travel semalam terhadap Cik Gubat atau Badul Hisham. Kenyataan Cik Gubat didakwa dibuat dalam sebuah video berdurasi 52 saat yang menerusi aplikasi TikTok bersama alias official. Laporan itu sudah menafikan dakwaan Cik Gubat dan menyebabkan sebagai kenyataan tidak tepat serta meminta polis mengambil tindakan lanjut. Dia kata bahawa seolah-olah dalam laporan tersebut 3 orang ahli PN akan menghadap Yang di-Pertuan Agong seolah-olah nak mengindikasikan, kalau tuan-tuan tengok video tu, kita sudah menang, kita 3 ahli Perikatan Nasional akan berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, akan tukar kerajaan. Lebih kurang macam itulah bunyi dia. Seolah-olah indikasinya demikian. Rupanya pergi hantar memorandum. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, saya hari Khamis ini dipanggil oleh polis untuk memberi satu keterangan berkenaan dengan wacana di Sinar Harian tempoh hari berkenaan dengan langkah Dubai. So saya akan bagi keterangan tersebut di IPD Ceras pada hari Khamis ini, insya-Allah. 25 hari bulan. Tapi yang tu bukan tangkap, yang tu memberi keterangan disebabkan oleh video tersebut. So kita cerita je lah. Kita datang je lah. Cuma saya boleh bagi hint, macam mana yang saya kata, langkah Dubai itu tidak benar berlaku, ia tidak berlaku. Dan yang memulakan saya boleh kata adalah siapa, tuan-tuan? Siapa? Papa Gomo. Okay. Tapi yang paling utama yang bukan Papa Gomo yang mulakan langkah Dubai. Dia cerita tentang tukar kerajaan. Tetapi yang paling utama sebenarnya yang sambung benda tu Raja Petra. Okay? Raja Petra. Now, saya hari tu, okay, habislah cerita tu. Tempoh hari saya, semalam hari ni, saya tengok satu press conference oleh Tun Mahathir. Semalam kan? Press conference oleh Tun Mahathir. Panjanglah press conference tersebut, saya dengar. Saya tertarik dengan apa yang Tun cakap dalam press conference tersebut kan. Antara yang disebut dalam press conference tersebut adalah mengenai tangkapan. Dia kata kerajaan ini kejam. Polis ini kejam, dia kata. Saya macam dia dah nyanyuk, dia lupa. Dia kata ada yang ditangkap sampai 3 tahun tanpa dibicarakan. Saya rasa mungkin itu di bawah SOSMA kot. Kemudian wartawan tu tanya, bagaimana dengan Ops Lalang? Muka dia terus berubah. Budak-budak sunat laser, dia tak tahu pasal Mahathir. Kami ni hidup zaman Tun Mahathir memerintah.
Saya hidup daripada zaman, walaupun saya kecil lagi masa Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, tetapi saya sempat merasa daripada saya kecil sampai saya besar. Bagaimana sampai saya dewasa, sampai saya menyertai reformasi, bagaimana apa orang kata Tun memerintah sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Bagaimana kita berada dalam keadaan ketakutan. Kita berada dalam keadaan yang, kita sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga. Kerana pada masa itu ada satu undang-undang yang dinamakan sebagai ISA. Apa itu ISA? Internal Security Act. Apa itu Internal Security Act? Satu undang-undang di mana kerajaan boleh menangkap seseorang tanpa bicara. Tanpa bicara selama 2 tahun dan hukuman itu boleh ditambah 2 tahun dan 2 tahun dan 2 tahun mengikut budi bicara, bukan hakim, budi bicara siapa tuan-tuan? Budi bicara menteri itu sendiri. So bila kita cerita menteri, siapa menterinya? Perdana Menteri lah dan juga Menteri KDN pada waktu itu. So sesiapa pada waktu Saya itu ingat tuan, saya kena ISA. Sebelum saya ditangkap dan antara yang ditangkap tuan-tuan, saya nak tunjukkan kalau dia cerita tentang kekejaman 3 tahun ni sebenarnya, ni saya nak tunjuk seorang ustaz daripada PAS. Ustaz ni Ustaz PAS. Tuan Guru Ustaz Siddiq Nur antara yang ditangkap. Apa kata kita dengar sendiri pengalaman beliau sewaktu di bawah tahanan ISA. Budak-budak sunat laser, walaon, dengar video ini. Saya ingat tuan, saya kena ISA. Sebelum saya masuk kem Tandang Kemuntin, saya dikurung di lokap Balai Polis Kemuntin. Sebelum dia hantar pergi ke kem Tandang Kemuntin. OCS mai jumpa saya. Ustaz, dia kata, mak Ustaz nak jumpa Ustaz. Dia pun buka lokap, bawa saya pergi pejabat Balai Polis Kemuntin. Mak saya tengok saya teropong kat saya tuan, terus peluk saya, cium saya. Hang apa abang sedih? Saya kata saya baik mak. Saya tengok mak saya bawa satu bakul kecil. Bakul rotan kecil. Bukan rotan tu kalau pergi kedai bawa bakul kecil kan. Dia bakul yang dia buat daripada buluh. Saya tengok dalam kuih tu ada kuih. Mak nak main ni sedikit, dia kata mak bawa kuih yang hang suka. Hang ingat dah, hang kecil-kecil dulu hang suka kuih ni. Tuan-tuan tahu kuih apa? Pulut lepah. Sini ada ke pulut lepah? Tu hangpa tak tahu pulut lepah. Pulut lepah ni tuan, dia macam pulut udang. Tapi dalam dia bukan inti nyok pedas tu. Inti dia ikan. Ikan tu dia tumbuk ikan, dia campur serai lah apa semua, sumbat dalam tu. Saya kalau pulut lepah tuan-tuan, kalau lapak 10 ketui saya makan habis. Saya cukup suka pulut lepah. Tapi bila saya membesar tuan, saya pergi merantau, saya pergi kerja, pergi Kuala Lumpur, pergi rantau, main Kedah saya duduk. Tempat ni tak ada pulut lepah. Saya pun lupa dah yang saya ni suka makan pulut lepah. Tapi mak tuan, dia tak lupa. Dia ingat makannya kita suka tu. Mak kita ingat. Tiba-tiba kita lupa kat dia. Patut ke? Mak tak nak lupa kita. Kita yang lupa mak kita. Lepas tu saya bebas. Sebelum saya bebas, saya ingat lagi. 30 hari bulan Januari. Mak saya mai jumpa saya. Dia kata, Siddiq, aku baca surat harakah. Orang baca kat aku. Orang kata, hang nak bebas besok. 31 Januari. Tak tahulah mak, dia kata, ISA ni tak tentu. Taklah kalau hang bebas, hang pakailah baju yang mak bawa ni. Saya tengok ada jubah, ada serban, ada kain pelekat, ada kopiah. Hang pakai baju baru ni. Mak tak mahu hang balik Pangkok, dia kata pakai baju buruk. Tak apalah mak. Mak saya balik, saya masuk camp. Saya buka-buka tuan-tuan tengok jubah yang mak saya bawa ni, dia benang tu macam tak digunting secara sempurna. Maknanya yang tukang buat ni gopoh, cepat-cepat nak siap. Bekas-bekas pensel tu ada lagi dekat jubah tu. Besok pagi tuan-tuan, saya pun pakailah baju yang mak saya bagi tu.
Bila dapat panggilan telefon daripada pejabat kem tahanan, saya pun pergilah. Nama pegawai yang jaga pejabat tu nama Cik Sak. Saya masih ingat, terbayang rupa dia. Dia tunggu kat pintu, dia nampak saya dari jauh lagi. Saya nampak air mata dia meleleh. Bila pergi dekat dia peluk dia, minta maaf Ustaz. Saya ni bekerja saja, saya tak nak kuasa. Ustaz disambung lagi 2 tahun dia kata. Bagi surat sambung tahanan. Ditandatangani oleh Dr. Mahathir Mohamad. Masa tu Menteri Dalam Negeri dia. Saya tak apalah, Cik Sak, saya dah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Saya pun tulislah surat. Mak, saya tak bebas lagi, kata. Tak jadi bebas. Mak sabarlah, kata. Bila saya bebas sepenuhnya, tuan-tuan, saya balik kampung. Balik kampung, mak saya tak ada. Dia pergi berjalan mana, tak tahulah. Jiran saya ada, nama dia Kak Maliah. Kak Maliah tu hidup Bella, ada sebelah rumah saya tu. Dia cerita kat saya. Dik, dia kata, hari tu mak hang ingat hang bebas. Pagi-pagi lagi sidik, dia kata, dia pergi kedai. Mak saya, tuan-tuan, kalau dia buat gulai, dia tak pakai rempah serbuk ni, dia gilin. Dia gilin dengan penggilin batu tu. Dia buat gulai. Dia nak jamu saya makan. Saya, tuan-tuan sekalian, masa kecil-kecil dulu, masa duduk kampung, yang saya paling suka masa tu, kalau gulai tu ikan. Sayurnya kacang bendi. Yang tu saya cukup suka. Mak saya beli kacang bendi, beli ikan apa semua, buat gulai, masak nasi. Lepas dia masak nasi, dia pergi ke JT lah. JT, tunggu saya balik. Dia tunggu dia kata, dia tunggu hang sampai zuhur, hang tak balik. Dia balik semayang. Dia pergi lagi. Tunggu sampai asar. Hang tak balik juga. Dia balik semayang, dia pergi juga. Dia tunggu sampai maghrib. Maghrib tak balik, dia semayang maghrib. Dia tunggu sampai butlas pukul 10 malam. Sehari dia kata, mak tak makan nasi. Dia nak makan dengan hang. Itulah mak kita. Ibu. Sayangkan anak. Macam mana kita boleh lupa mak kita? Jadi tuan-tuan, melupai ibu, satu kesalahan. Sebab itulah ulama suruh, tuan, bila dibaca imam waladdallin, kita baca doa, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, Tuhanku, ampunlah dosa aku dan dosa kedua ibu bapa aku. Mudah-mudahan amin tu diaminkan oleh malaikat. Allah ampun dosa ibu bapa kita dalam kubur. Mereka duduk dalam kubur, tuan, sekarang ni. Kita tak doa untuk mereka. Paling kurang 1 hari, sekali doa itu ibu dan bapa kita yang ada dalam kubur tu. Supaya kita terlepas daripada disebut sebagai anak neraka. Dosa kita banyak, tuan-tuan. Dengan Allah, dengan makhluk, dengan isteri kita, dengan ada anak kita, ibu bapa kita. Jangan anggap kita tak ada dosa. Bila kita dapati malas nak buat ibadat, itu bermakna kita ada dosa lah, tuan-tuan. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wasliya min nahar fa'lam annaka mukbulun qad kabbalatka qati'atuka. Bila kamu dapati kamu tak ada kekuatan nak bangun malam, tak ada kekuatan berpuasa sunat di siang hari, fa'lam annaka mukbulun, ketahui oleh kamu sebenarnya kamu berdosa, banyak dosa. Kamu terikat, qad kabbalatka qati'atuka, yang ikat kamu tu dosa-dosa kamu. Rongkaikan ikatan ini dengan bertaubat, tuan-tuan. Mohon banyak-banyak kepada Allah. Mudah-mudahan makna kata ikatan dosa ini dirongkaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak cerita. Walaupun ada di hujung itu satu tazkirah yang baik bercerita tentang ibunya. Tentang ibu ustaz tu sendiri sebagainya. Tetapi kenangan yang kita nak cerita adalah berkenaan dengan tahanan ISA itu sendiri. Ustaz tu sendiri kata. Ustaz Pah ni, tuan-tuan. Dia ditahan 2 tahun. Masa tu Menteri KDN siapa? Tun Mahathir. Dia ditahan 2 tahun. Masa hari dia nak bebas, dia tak tahu dia bebas. Kemudian dia dapat lagi surat, kata ditahan lagi 2 tahun. Mak dia menunggu. Tuan-tuan,
Budak-budak zaman sekarang yang baru join PAS, dia tak tahu cerita-cerita sebegini. Saya nak cerita tuan, saya nak tanya tuan-tuan, Haji Hadi pernah kena tahan ISA tak? Saya nak tanya, Haji Hadi pernah tak tuan-tuan dengar cerita dia kena tahan ISA? Kita pelik kan? Sekarang baru kita nampak Hadi dan Tun Mahathir itu bagaimana hubungan mereka. Setahu saya, Hadi tidak pernah kena tahan ISA, tuan-tuan. Ops Lalang, Mat Sabu masuk ke dalam. Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, Anwar Ibrahim. Itu tak payah cerita lah. Pimpinan-pimpinan ni pernah kena tahan. Even Zahid Hamidi pun pernah kena tahan ISA sewaktu reformasi. Jangan tak tahu. Cuma lepas tu dia U-turn. Dia sokong UMNO balik. Zahid Hamidi pun pada masa itu antara yang pernah kena tahan ISA pada zaman Tun Mahathir. Itu baru pimpinan, belum kita cerita yang bawah-bawah otak-otak yang kena tahan polis, kena pukul dan sebagainya, kena tahan, kena reman, kena lock up, intimidasi, kebebasan langsung tidak ada pada zaman Tun Mahathir memerintah. And yet dia boleh sanggup bercerita tentang apa orang kata kebebasan. Tak boleh bercakap. And yet bila sekarang ini dia bercakap bukan untuk kebebasan. Dia bercakap untuk menghina sesuatu kaum. Itu yang dikatakan ketidakharmonian. Dia tujukan kepada Anwar, Cikgu Bat tuju kepada Anwar, sedangkan yang bercakap itu Tun Mahathir. Dan yang menarik di dalam press conference itu juga, kalau saya dengar, antara lain dia menyebut tentang 3 bilion yang Anwar ada daripada SD Murad. Dia kata ada 3 bilion dia sebut. Baik, tentang 3 bilion tersebut, sebenarnya Anwar dah sebut. Di dalam, apa orang kata, di dalam... Dia juga terlibat. Di dalam parlimen. Dan saya surprise bahawa Tun tak tahu benda ini. Lawyer sebelah Tun ni, dia lawyer Aman Palestin. Dalam masa sama, dia pernah satu forum dengan saya di Sinar Harian. Dia mungkin tak tahulah, tak apalah, kita maafkan. Tapi takkan Tun tak tahu? Kita dengar. Dia sendiri mengikut Datuk Murad ni, dia juga terlibat. Ada banyak dia terlibat. 3 bilion. Murad ni kita tahu 2-3 hari lepas didatangi lagi oleh ejen-ejen kerajaan, ugut dia lagi. Kita tahu nama pegawai. Ugut, jangan sekali-kali kamu Datuk Murad membuat kenyataan penafian. Walaupun dia pernah mengunjungi Permantang Pauh waktu dirawat di Munich, minta maaf kerana dia telah dipaksa. Keluarganya diugut. Ini yang dia terlibat. For himself, 50 million. Datuk Abdullah Ahmad, 5 million. Datuk Nasruddin Jalil, 10 million. Asia Pacific Center, 38 million. Dan Douglas H. Pal, American, dapat 38 million. Institut Kajian Dasar, 5 million. Aliran dan Chandra Muzaffar, 5 million. ABIM, 5 million. UK-based Islamic Foundation, 1 million. Total 1 million. Tapi dia sebut di sini master account dia. I believe, ni kata Murad lah. I believe that the total funds in these 20 master accounts run into more than 3 billion ringgit. Why is he not investigated? Pasal susah lah nak investigate Perdana Menteri lah. Sepatutnya he investigate lah. This is a statutory declaration. Bukan bisik-bisik tak. Anwar kata saya ni ambil duit kerajaan bilion-bilion. But why doesn't he make a statutory declaration that he has evidence that I have taken 3 billion, 4 billion, berapa billion, boleh tulis lah. Badan Pencegah Rasuah pada itu pengurusi sebelum saya FPRM datang menemui saya di penjara Sungai Buloh. Dan saya bagi kerjasama penuh. Tapi saya tidak tahu apa berlaku pada siasatan itu. Rupa-rupanya siasatan dilakukan semua akaun di Malaysia, di Singapura, di United Kingdom. Dan 4 tahun kemudian laporan disiapkan. Ada arahan peringkat tertinggi untuk membekukan supaya jangan
dilapor siasatan itu. Sedang ini pentadbiran apa begini? Saya hanya tahu setelah ketua penyiasat BPR bila dengar terima kasih. Bila ketua penyiasat BPR berhenti, kemudian dia buat affidavit di mahkamah menyatakan dia mengetuai siasatan, dia pergi ke London dan UK dan Kuala Lumpur dan Singapura siasat dan mendapati tidak ada asas sama sekali terhadap bukti-bukti yang dibangkitkan. Saudara, bila laporan itu menyebelah kita, dipadamkan. Seperti mana kes malam saya menang dalam isu 60 juta, tidak dilaporkan dalam media. Politik apa begini? Sebab itu bila saya tanya 3 bilion, tak ada yang bangun sebab mereka tahu mereka tidak berani memfitnah secara terang-terang begini. Pemantang Prof, saya minta izin, terima kasih. Oleh kerana sebelah sana tak berani bangun, maka saya bangun. Ya. Pasal itu cabaran terbuka. Saya juga berpendapat kita harus tunggu cabaran yang sama daripada Pekan dan Pago sebelah sini untuk kita dedahkan pula. Belah berani tak dia buat cabaran terbuka begitu? Nah, boleh? Tak ada, nah? Baik. Apakah yang berhormat Pematang Pauh maksudkan bahawa siasatan BPR itu adalah yang diketuai oleh pengarah siasatannya Abdul Razak bin Idris, kad pengenalan 4906 Tia Gombak Kuala Lumpur, yang menyebut perenggan pertama, saya pengarah Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Apakah ini dimaksudkan? Yang kedua, saya bekerja di BPR mulai 1974 sehingga bersara 2004. Yang ketiga, sebagai pengarah siasatan BPR Malaysia 99, saya telah mengarahkan siasatan dijalankan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 97 ke atas akuan bersumpah Datuk Abdul Murad bin Khalid yang diterbitkan dalam akhbar tempatan. Datuk Murad ni kita tahu 2-3 hari lepas didatangi lagi oleh ejen-ejen kerajaan, ugut dia lagi. Kita tahu nama pegawai. Ugut, jangan sekali-kali kamu Datuk Murad membuat kenyataan penafian. Right. Sepenuhnya tuan-tuan boleh tengok kat Facebook saya lah. Dah habis dah tu. Tapi saya nak cerita. Yang Tun Mahathir sebut 3 bilion SD Datuk Murad pun semua itu dah pun dijawab di dalam parlimen, dah pun dinafikan oleh Datuk Murad, sudah pun disiasat oleh Badan Pencegah Rasuah sebelum ditukar jadi SPRM, dah ada laporan tetapi disembunyikan oleh kerajaan pada waktu itu, dah ada semua. Tetapi Tun ulang balik cerita tu. Sebab apa? Dalam press conference tu rupanya tuan-tuan, satu press conference bapa nak selamatkan anak. Dia kata ini satu ugutan. Sebelum ni dia kata ugutan pada anak-anak saya. Tuan-tuan, bila siasatan jenayah memanglah ugutan. Kalau tak buat salah jangan risau, jangan takut, lawan. Tapi yang bestnya 3 anak dia, saya rasa 3-3 ni dah dia dedahkan. Kan? 3-3 ni dia ada sama ada dalam jenayah atau civil. Tapi yang buat kenyataan bapak dia. Ni macam saya gaduh dengan budak dulu lah. Budak tu masa tu sekolah rendah kan. Budak dia macam, yalah, dia rasa dia gangster kampung lah. Dia ajak saya bertumbuk. Bila ajak saya bertumbuk, bila saya dah tumbuk dia kalah. Bila dia kalah, dia nangis, dia balik, dia panggil bapak dia. Dia ajak saya bertumbuk kan. Lepas tu dia pergi pukul-pukul kita belasah dia. Belasah. Lepas tu dia kalah. Bila dia kalah, dia menangis. Dia menangis, dia kata, kau siap gitu. Kau tunggu, aku padah dengan bapak aku. Kita tanya padah dia. Aku padah dengan bapak aku. Kau tunggu siap kau, bapak aku datang kat kau dia. Wah. Siap kau, bapak aku datang. Lepas tu kita dengar dia kata dia nak panggil bapak, kita cabut lari ya. Cerita sama tuan-tuan. Bapak tu dah 100, dekat nak 100 tahun. Tahu tak tuan-tuan, tahun ni dia 99 tahun. Dah lah. Anak pun dah 60 lebih dah. Cukup-cukup lah tu. Tapi kenapa tuan-tuan? Kan? Why? Inilah dia saya nak bagi tahu. Apa yang kita buat, we are actually, Datuk Seri Anwar actually doing the right thing. Ada seseorang ni saya borak dengan dia lah. Dia kata, Suhadi, ni sebab Anwar pergi tangkap Daim lah pasaran saham kita turun. Saya kata, if this is the cost untuk kita nak pergi tangkap penyamun,
menyebabkan pasaran saham kita turun, I think it's an investment worth doing. Baik kita tangkap sekarang daripada kita biarkan terus dia berleluasa dan merosakkan negara kita for a long term. Rakyat pada tahun lepas memekik melolong, NGO memekik melolong bertanya pada Anwar Ibrahim, di mana reformasi? Di mana reformasi? Januari kita tunjukkan anda apa itu reformasi. So soalannya, adakah tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kita? Of course tuan-tuan dan puan-puan bersamalah. Yang lain-lain tu, atau mereka sekadar memekik melolong, tapi rupanya mereka sendiri pun tak bersetuju dengan tangkapan-tangkapan ini. Tuan-tuan, hari ini isteri Daim didakwa. Ini Mahkamah Jalan Duta. Mahkamah Jalan Duta, hari ini isteri Tun Daim didakwa. Okey, didakwa sebab apa? Mari kita baca kenyataan berikut. Isteri Daim didakwa tidak isytihar 12 harta kepada SPRM. Isteri Tun Daim, Tuan Puan Naimah Abdul Khalid mengaku tidak bersalah di mahkamah session hari ini atas pertuduhan gagal mengisytiharkan 12 harta seperti dikenaki oleh SPRM Disember tahun lalu. Harta-harta itu melibatkan 2 buah syarikat Ilham Tower Sdn Bhd serta 2 kenderaan mewah Mercedes-Benz. Selain itu 8 hartanah didakwa turut gagal diisytiharkan, iaitu Menara Ilham Menara Ilham di Jalan Binjai, kediaman persiaran di Bukit Tungku serta tanah dan bangunan berstatus pegangan bebas di Bukit Tungku, Pulau Pinang dan Taman Tun Dr. Ismail. Naimah 67 yang juga isteri bekas Menteri Keuangan didakwa dengan sengaja memberikan pernyataan bertulis secara bersumpah bertarikh 8 November tanpa memenuhi terma notis yang dinyatakan di bawah Seksyen 36 Sub 1 Sub B Akta itu. Menurut petuduhan, notis itu dihantar kepada tertuduh oleh seorang pegawai SPRM berpangkat Pesuruhjaya pada 14 November di Presin 7 Putrajaya. Okey, pada prosiding ini pasukan pendakwa diwakili. Okey. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin dengan jaminan RM250,000 dan memerintahkan pasport diserahkan kepada mahkamah sebagai syarat. Mahkamah kemudian menetapkan 22 Mac ini untuk serahan dokumen. Terdahulu Ahmad Faizal menawarkan jaminan RM500,000, pasport diserahkan syarat jaminan. Bagaimanapun, Muhammad Yusof berhujah jaminan yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan graviti kesalahan. Okey. Dan sebagainya. Okey. So, tuduhan itu dia sepatutnya dia macam ni lah. SPRM telah menghantar satu notis mengatakan bahawa declarekan isytihar aset-aset kamu. Maka sepatutnya Tuan Puan Naimah ni isytiharkan aset di dalam satu akaun bersumpah. Harta saya berapa, rumah saya berapa, hartanah. Dia sepatutnya nyatakanlah perkara-perkara tersebut. Tetapi perkara itu tidak dinyatakan. Ada yang mungkin dinyatakan. Itu tidak dinyatakan. Dan menurut Akta SPRM, disebabkan aset-aset itu tidak dinyatakan, maka itu adalah satu kesalahan di bawah deklarasi aset, satu kesalahan di bawah Akta SPRM dan boleh didakwa. Jadi, hari ini isterinya telah didakwa. Daim macam mana pula Is? Sabar. Sama juga cerita dia macam saya cerita dulu kes Rosmah. Sabar. Kan? Sabar. Dan yang menarik tuan-tuan, bila cerita pasal tone ni, Fahmi Fazil sendiri berkata tiada arahan PM siasat individu bergelar tone. Keluarga Dr. M. Kerajaan Perduan tidak masuk campur dalam sebarang siasatan SPRM kepada mana-mana individu yang bergelar tone dan ahli keluarga mereka, kata Fahmi Fazil. Beliau berkata kerajaan memberikan kebebasan kepada SPRM dalam melakukan sebarang siasatan dirasakan wajar dan mengambil sebarang tindakan berlandaskan undang-undang. Katanya beliau tidak nampak perkara itu perlu dilihat sebagai satu isu politik atau sifat dendam. Ini bagi menafikan dakwaan bahawa tone sahaja maka dia kena dakwa. Kerana dia tone maka dia kena dakwa. Dalam masa yang sama tuan-tuan, menarik juga apa yang Tun Mahathir kata semalam. Dia kata bahawa Anwar Ibrahim campur tangan dalam kes-kes ini, termasuk pembebasan Zahid. So, Tun sebenarnya nak apa? Dia nak Anwar campur tangan ke dia tak nak Anwar campur tangan? Kalau dia nak Zahid didakwa semula,
Anwar kena campur tangan. Sebab mendakwa atau tidak mendakwa itu kuasa pendakwa raya. Itu bukan kuasa Perdana Menteri. So kalau Perdana Menteri campur tangan, bukankah pembangkang kata supaya Perdana Menteri jangan campur tangan? So yang mana satu sebenarnya pembangkang nak? Dia nak Perdana Menteri campur tangan ke dia tak nak Perdana Menteri campur tangan? Dan menarik apa yang si Muhyiddin Yassin ini. PM sibuk pastikan musuh ditindas. Masalah rakyat tak selesai. PM menganggap Anwar Ibrahim gagal memberikan penyelesaian menyeluruh terhadap masalah masyarakat yang kian meruncing kerana Perdana Menteri sibuk dengan hal lain. Pengerusi PM berkata apa yang berlaku ialah realiti yang dihadapi rakyat. Setelah setahun kerajaan Madani merintah, dakwa perdekas Perdana Menteri itu, kehidupan orang ramai makin stukar. Setakat ini saya tidak nampak Perdana Menteri mampu memberikan penyelesaian yang tuntas kepada permasalahan rakyat yang kian meruncing. Beliau nampaknya lebih sibuk memastikan musuh-musuh politik ditindas dalam menumpukan kepada usaha menyelesaikan masalah rakyat. Yang pertama sekali, Perdana Menteri tidak kerja dengan SPRM dan juga tidak kerja di Balai Polis ataupun Bukit Aman. Jadi Perdana Menteri tidak perlu sibuk pun nak menangkap orang. Yang sibuk menangkap orang adalah pegawai SPRM, pegawai polis dan yang sewaktu dengannya. Mereka yang sibuk buat kerja. Perdana Menteri tak perlu sibuk dan tak sibuk pun. Sebab yang sibuk sekarang ni Azam Baki, Ketua Polis Negara, mereka yang duk sibuk. Perdana Menteri relax je. Okey, itu yang pertama. So bila dia kata sibuk nak menangkap itu dan ini, bukan dia yang sibuk. Dah polis punya kerja memang menangkap kalau ada bukti dan mendakwa kalau ada bukti. Sebagaimana pendakwaan terus dilakukan terhadap Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan kan ingat yang bebas hari itu sebab defek dalam pertuduhan kes melibatkan orang kata apa, rasuah, salah laku rasuah. Tetapi penggubalan wang haram pada Muhyiddin Yassin masih berlaku. Okey, defect pada itu. Itu boleh di-amend, boleh di-rectify, tak ada isu. Itu mudah je, cerita mudah. Benda tu boleh dilakukan. Saya tak faham kenapa Peguam Negara tak rectify lagi dengan actually that one is very easy untuk kita nak buat. Untuk Peguam Negara nak buat. Yang kedua, bila dia kata semakin meruncing. Sekali lagi saya tanya, compare dengan mana? Compare pada zaman PN memerintah. Tuan-tuan kata, ada yang kata kepada saya, dia kata, at least pada zaman PN memerintah, dia bagi 10,000. Saya nak tanya, sekarang ni 10,000 tu masih ada tak? 20,000 tu masih ada yang duit KWSP tuan-tuan keluarkan itu masih ada ke tidak? Oh ada, saya simpan. Sebilangan kecil lah saya boleh kata. Majoriti kita dah tak ada dah duit tu. Dan bukan yang menariknya, yang duit-duit yang dikeluarkan itu bukan duit kerajaan. Itu duit kamu sendiri. Ujungnya bila kita nak keluarkan WSP umur 55 nanti, duit itu dah dikeluarkan. Tinggal banyak mana lagi duit. Tak payah komplain. Dia suka Muhyiddin Yassin dulu, dia bagi macam-macam. Yelah, dia bagi macam-macam. Pada masa itu negara pun dia tutup. Kita dah bising. Kita dah sekat. Bukan kita sekat. Kita dah komen gila-gila punya pada kerajaan. Kerajaan gagal. Bayangkan pada masa PKP, saya buat apa? Saya buat live setiap malam, tuan-tuan. Malam ni berapa? 12-13 ribu menonton kita malam ini. Pada masa itu, saya dapat 6 ribu pun kira seronok dah. Kan? Tuan-tuan tengok saya hari-hari. Sebab dah tak ada buat apa. Saya kata, meruncing compare kepada apa? Dan yang menyebabkan meruncing itu kamulah. Hutang 1.5 trilion. Kita kata, hutang yang kamu tinggalkan terlalu banyak. Tak boleh selesaikan masalah harga-harga barang pada waktu itu. Malah terpaksa pula nak buat apa? Jihad ekonomi. Tak berjaya selesaikan. Lepas itu, sekolah kita pun lagi lintang pukang. Kejap tutup, kejap buka, kejap online, kejap offline. Yang mana tak... Dahlah tutup negara. Buat pula, apa orang kata, darurat. Bagi tahu, tipu pula Yang di-Pertuan Agong. Kata, oh ini bukan kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan buka parlimen, tak buka parlimen. Setelah saya bising, akhirnya, tak sampai sebulan, buka parlimen. Alhamdulillah. Tapi saya juga kenalah. Tak apalah. Itu korban saya untuk rakyat. Tak ada masalah. Itu biasa saya jawab dengan mahkamah. Poin saya di sini, tuan-tuan. Dia kata meruncing. Compare dengan mana? Sekarang ini 10 kali, mungkin 100 kali lebih baik pada zaman PKP. Saya nak tanya tuan-tuan, ikhlas saya tanya. Tuan-tuan suka zaman sekarang ke? Tuan-tuan nak kembali zaman Muhyiddin Yassin di mana kita kena kurung kat rumah? Pilihan pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak pilih yang mana?
Yang sekarang ni ke? Yang kurung kat rumah tempoh hari. Kerja tak ada, syarikat banyak tutup, bisnes tak boleh buka, keluar kena saman, kena pula isi borang Mysejahtera lah, itulah, inilah. Dia sakau ratus juta bilion, rakyat makan pun susah. There you go. Tuan-tuan, akhirnya mereka macam saya kata dah tak ada modal. Mereka dah tak ada modal nak jatuhkan kerajaan ni, dah tak ada modal. So akhirnya mereka terpaksa guna orang tua umur 1 tahun lagi, tahun depan 100 tahun. Dia orang sendiri tak berani ke depan. Dia orang sendiri tak berani nak pergi ke hadapan sekarang ini untuk nak drive PN ni. So dia ride. Semalam Wan Faizal rider ni. Padahal itu mogok terhadap Grab, bukan terhadap kerajaan. Tiba-tiba dia pula jadi champion. Kata ini salah kerajaan. Apa kena mengena Grab punya polisi dengan kerajaan? Dia kata kerajaan boleh ubah Grab. Kalau kerajaan boleh kontrol, kita tak jadi demokrasi, kita jadi negara komunis. Kita control everything. Tapi itulah level pembangkang kita. #Pasik, tuan-tuan. Boleh tak kita tulis #Pasik? Saya silakan tuan-tuan buat #Pasik malam ini. Boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? #Pasik. Inikah dia saya tunjukkan tadi yang kata membela rakyat, membela negara. Mahathir rupanya orang PAS sendiri yang kena tahan ISA teruk, tuan-tuan. Ni kita tak ceritalah PKR. Dan geng-geng inilah dahulu yang merosakkan negara kita. #Pasik. InsyaAllah kita pertahankan kerajaan ini, kita pertahankan reformasi ini. Cabaran itu memang hebat. Of course, bila kita buat kerja yang betul, perasuah-perasuah akan nak cuba jatuhkan kita. Mereka yang dulu sakau gila-gila akan cuba jatuhkan kita. Jangan risau. Selagi mana ada PMX bersama kita, selagi mana kita berada di belakang PMX mendukung dan menyokong usaha reformasi ini, kita pasti dia mungkin ambil masa, tuan-tuan. Dia bukan mudah. Tetapi kita boleh jadi negara yang terbaik, lebih baik daripada Singapura, lebih baik daripada negara-negara maju yang lain kalau kita kekal dengan kepimpinan yang telus, berintegriti dan kepimpinan yang bukan tamak untuk nak sakau duit rakyat. Sekian daripada saya. Terus usaha kita. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.